Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, salam solidariti untuk rakyat Palestin. Hati kami berada bersama dengan anda pastinya. Betul. Dan anda kembali bersiaran dalam Iris Wanita bersama dengan saya Hani Hamid dan juga Saya Zaid Kirana dalam Iris Wanita Dinamik. Karisma Inspirasi. Dan macam inspirasi, hari ini kami berpakaian bertona warna merah jambu. Betul. Sebagai tanda sokongan kepada untuk bulan ini sebab kanser merupakan bulan kesedaran kanser payudara. Pink Oktober. Pink Oktober ataupun saya katanya Pinktober. Ya, Pinktober. Betul. Dan ini pastinya merupakan satu ruang untuk kita meningkatkan lagi kesedaran kita tentang bulan kesedaran kanser payudara. Betul. Ya. Dan sebenarnya kempen yang diadakan selama sebulan pada sepanjang bulan Oktober ini sebenarnya adalah untuk mendedahkan kepada wanita di Malaysia dan juga wanita di seluruh dunia sebenarnya tentang kepentingan pengesanan awal kanser payudara. Jadi kita bolehlah cegah, betul tak? Betul. Dan ada pelbagai tema sebenarnya yang dilakukan untuk tahun ini. Ada Together Stronger Forever, Together We Rise dan juga Think Pink, Take Action. Dan kesemua ini sebenarnya tentunya membawa hasrat agar kita semua saling bekerjasama dan memberi sokongan kepada dan juga semangat kepada pesakit kanser payudara serta menggalakkan setiap wanita untuk melakukan pemeriksaan awal. Betul. Ya. Wanita kena sokong wanita. Ya, betul. Dan sebenarnya zaman sekarang dah senang sebenarnya, Hani. Dah ada banyak rujukan dekat mana-mana bahan bercetak, bahan internet dan sebagainya. Kita tahu macam mana kita nak kesan sendiri atau buat pemeriksaan sendiri di rumah. Dan yang paling penting, kita juga boleh buat pemeriksaan mamogram secara berkala. Jadi kalau dapat kesan awal, kita dapat elakkan risiko, mungkin risiko kematian. Dan kita dapat cari kaedah untuk menyembuhkan itu. Betul. Dan kaedah penyembuhan yang terbaik kalau kita buat pemeriksaan awal, makanya kesembuhan tu insya-Allah akan lebih pantas dan juga cepat. Betul. Dan yang paling utama juga hari ini kita bawakan kesan awal, cegah awal. Inilah topik akan kita bicarakan bersama-sama tetamu dan seorang pejuang kanser payudara sebenarnya dalam episod Iris Wanita pada kali ini. Tak sabar untuk kami perkenalkan tetamu kita pada hari ini, tetapi kami nak galakkan para penonton sekalian untuk komen, mungkin nak hantarkan pendapat, cadangan, boleh komen saja dekat laman sosial Iris Wanita. Kita ada Facebook, TikTok dan juga Instagram. Atau boleh emailkan saja ke iris.wanita@gmail.com. Okey, baik. Untuk tahu siapakah sebenarnya tetamu yang kita jemput khas dalam Iris Wanita pada kali ini, seorang pejuang kanser payudara, kita saksikan klip ini terlebih dahulu. Okey, baik, itu dia topik kita bawakan dari tetamu yang kita jemput khas pada hari ini. Kita nak dapatkan auranya yang positif. Nampak tak wajah-wajah tadi dalam gambarkan tu? Comel, senyum-senyum, comel, ceria. Dan tahu kan sebenarnya, kita berada di sekeliling mereka yang sangat positif tau. Macam sebelum kita bersama Tini Arifin. Betul. Pejuang kanser payudara. Dan saya nak shout out juga pada kakak ipar saya, Selina Alias. Dia juga pejuang kanser payudara. Semangat yang ada pada mereka ni macam tak sakit sebenarnya. Betul. Saya rasa macam sangat bertuah dapat berkenalan dan juga dapat bersama-sama dengan mereka ini yang sangat positif walaupun melalui situasi yang kepala kita kena tak tahulah macam mana sangat sukar sebenarnya untuk lalui. Okey, kita nak perkenalkan tetamu kita pada waktu ini, iaitu kita bersama dengan Puan Aliza Fahrul Rozi, Naib Presiden Persatuan Kebajikan Kanser Payudara Malaysia atau lebih mesra dipanggil sebagai Kak Nel. Assalamualaikum Kak Nel. Apa Waalaikumsalam. khabar? Hani dan Zaid. Alhamdulillah. Geria orangnya. Alhamdulillah. Okey Zaid, kita mulakan terlebih dahulu Kak Nel. Starting
statistik yang nak sebut ni harus kita tahu semua, di mana statistik menunjukkan 1 daripada 19 wanita di Malaysia mengidap kanser payudara, dan kanser payudara merupakan barah yang paling banyak membunuh wanita di negara ini. Okey, dan adakah ini, Kak Nel, merupakan indikasi yang sangat membimbangkan, dan apa faktor yang boleh cenderung kepada statistik yang kita kongsikan? Okey, terima kasih Hani. Okey, sebenarnya memang indikasi ni membimbangkan kerana penyakit ini juga boleh membawa maut, ya. Dan dia meragut nyawa kira-kira 3,500 nyawa setahun. Ya, betul. Dan statistik terakhir pada tahun 2020, seramai lebih daripada 8,000 wanita menghidap kanser payudara. Jadi sekarang ni ini adalah penyakit yang utamalah di Malaysia. Dan data ni secara langsung menunjukkan bahawa wujud keperluan yang kritikal untuk kita meningkatkan lagi kesedaran dan mewujudkan rasa urgency tu kan, untuk memahami secara menyeluruh tentang faktor-faktor risiko yang boleh menyebabkan kanser payudara. Okey. Dan kalau cakap pasal faktor-faktor risiko, sebenarnya tak ada siapa yang benar-benar tahu apakah sebab-sebab sebenar, punca sebenar kena kanser payudara. Sebab kadang-kadang kita tengok orang yang sihat walafiat, aktif, menjaga makan pun kena kanser payudara. Betul. Jadi dan kadang-kadang doktor pun tak dapat nak betul-betul pinpoint apakah faktor-faktor dia sebenarnya. Dia tak tahu, ya. Tapi secara umumnya lah, ya, ini menurut kajian lah, ya, faktor seperti umur, genetik, sejarah keluarga, kemudian budaya, hormon, gaya hidup kita, contohnya diet dan berat badan, dia boleh menyumbang kepada risiko untuk mendapatkan kanser payudara. Jadi tapi yang saya boleh kata yang pasti, risiko yang utama yang pasti ialah, pertama, kita seorang wanita, dan kedua, dan pernah mendapat kanser payudara, itulah risiko yang paling utama. Okey. Dan kalau ikutkan indikasi tadi yang diberikan, sangat-sangat membimbangkan. Ribuan nyawa setiap tahun yang terkorban akibat kanser payudara, sedangkan wanita ini merupakan satu, orang kata tonggak yang penting dekat dalam keluarga. Jadi kesian terutamanya kepada mereka yang berkeluarga kan. Dan sebut tentang Pinktober kan. Bulan ini adalah bulan kesedaran tentang kanser payudara, dan ambil daripada, kalau kita tengoklah kan, zaman dulu dengan zaman sekarang dari segi medianya berbeza, pengetahuan am juga berbeza, cara untuk kita dapatkan maklumat tu berbeza. Tapi kalau mungkinlah kan, Kak Nel boleh kongsikan, Kak Nel rasa kesedaran wanita Malaysia tentang kanser payudara ini nak bandingkan dulu dengan sekarang. Mungkin Kak Nel pernah berjumpa juga dengan pengidap-pengidap kanser payudara yang lain. Macam mana dari segi kesedaran mereka, tahap mereka? Okey. Saya tak pasti zaman dulu, ialah sebelum masa ni saya kena hidap kanser payudara ni macam mana. Tapi saya, pada pandangan saya lah, mungkin dah meningkat sedikit kesedaran, tapi still belum cukup. Kerana kalau ikut kajian, cuma 10% sahaja wanita di Malaysia ni yang menjalankan saringan kanser payudara. Jadi macam, what about the 90% kan? Jadi belum cukup bagi saya lah, belum cukup baik lagi lah dia punya tahap kesedaran tu. Dan saya rasa lah, ya, mungkin ada yang takut, ya. Takut nak pergi cek. Dan kalau kena kanser, lagi takut juga nak buat rawatan kan. Sebab kita ni sering dimomokkan oleh mitos-mitos yang berbagai-bagai tentang kanser payudara. Dan kalau bila orang fikirkan,
orang kena kanser macam mana, mungkin dah macam dah tak terlantar ke kan, tak macam saya je hidup macam biasa kan. Jadi mungkinlah mitos-mitos yang sebegitu yang kita dimomokkan. Mitos, ilmu yang tak berapa cukup, dan yang paling penting adalah stigma yang tak pernah berubah sebenarnya. Jadi itu sebenarnya stigma komuniti tu yang menjadi satu kekangan dan menjadi faktor ramai wanita yang lambat untuk bertindak mendapatkan rawatan. Dan mungkin langkah pertama kan dia akan cari apa tahu, dia akan cari dulu apa yang tradisional. Kadang-kadang maaf cakap lah, yang berjumpa dengan bomoh dan sebagainya, untuk rawatan tradisional dan sebagainya. Mengapa ini masih lagi berlaku dalam dikala kita ni ada banyak ledakan ilmu dan informasi yang begitu banyak sekali di hujung jari kita, Kak Nel? Okey. Nampak sekali lah, walaupun kita rakyat kita semakin educated tapi stigma tu tetap ada so maksudnya tahap pendidikan pun sebenarnya tidak menyumbang kepada mengurangkan stigma ni. Tapi saya rasa mungkin juga faktor kita punya upbringing kan. Kita budaya upbringing. Jadi macam kita pun takut dengan rawatan kanser yang kita dengar macam-macam tu kan. Jadi ramai yang pergi ke rawatan alternatif sebenarnya masa saya kena diagnose arwah mak saya sendiri tak bagi saya pergi buat pembedahan sebab saya kena buat mastectomy dan tak bagi saya buat rawatan kemo. Jadi macam mungkin sebab sebelum ni dia menjaga adik dia atau makcik saya yang kena kanser juga. Dan mungkin dia rasa takut trauma tu kan. Dan kemudian sebenarnya dia pun ada kanser payudara sebenarnya, dan dia tak nak buat rawatan. Jadi dia sebelum-belum nak minta saya pergi jumpa dukun kanser untuk buang akar, dia katanya. Dan tak perlu nak buang payudara. Sebab yalah kita ada tanggapan bila dah tak komplit dah tak ada payudara apa semua, nanti suami pun lari dan macam-macam lah tanggapan yang sebagai seorang wanita kan. Jadi itulah kita tak boleh nak salahkan sebab kita kurang sokongan daripada masyarakat Betul. Itulah sebenarnya Pinktober ni kita kena, bukan pada bulan Oktober saja kita buat Pinktember. Kita kena buat selalu sebenarnya sebab tahap kesedaran tu masih lagi rendah, dan kalau diikutkan masih lagi ada yang percaya dengan bomoh dan sebagainya. Ya, betul. Jadi itulah dia. Baik. Jadi kalau kita nak kesan awal cegah awal, topik kita sesuai hari ini kan sebagai bekas pesakit dan juga berjuang kanser payudara, kalau kita boleh kongsikan sedikitlah tanda-tanda penyakit kanser payudara ini kepada para wanita, dan apa rujukan yang boleh dikongsikan kepada mereka? Okey. Tanda-tanda ni dia adalah mungkin berbeza daripada individu ke satu individu. Sebab kanser ni pun ada banyak-banyak jenis. Kanser payudara saja ada 4 jenis kan. Tapi secara amnya kita kena lihat pada perubahan pada saiz kita punya payudara, kemudian bentuk dia dan penampilan mungkin sebelah besar ke lain-lain kan. Dan pada kulit, jika ada perubahan pada kulit payudara, dan juga kita kena tengok pada puting. Puting tu kalau dia termasuk, mungkin ada tumor, sebab tumor tu lah menarik puting tu ke dalam. Dan juga macam saya tak ada semua tu, tapi ada sakit atau macam rasa tak kelenjar dekat bawah ketiak. Rasa tak selesa, sakit. Dia bila nak tangan tu dah nak rapat, dia sakit. Jadi yang itu yang mula-mula trigger saya punya yang saya pergi buat check tu sebab sakit. Dan bila check disahkan kanser payudara. Jadi bila dah buat pemeriksaan tersebut, rawatan pun pelbagai mengikut situasi masing-masing. Tak semua orang sama. Dan kita akan tentang rawatan, kita akan bawakan semuanya seketika nanti. Jadi kembali lagi selepas ini.
Baik, kembali dalam Iris Wanita. Kesan awal, cegah awal, maka peratusan penyembuhan juga akan jadi lebih tinggi. Betul, insyaAllah. Ya, dan untuk waktu ini kita nak kembali untuk berkongsi tentang aspek rawatan pula. Mana kalau ikut Kak Nel, sebelum kita bersiaran tadi, Kak Nel kongsi bahawasanya untuk rawatan ni ada pelbagai dan ia tidak semestinya ada salah satu rawatan spesifik untuk setiap orang. Betul Kak Nel? Kongsi sikit tentang rawatan yang ada di negara kita lah khususnya. Secara umumnya, rawatan yang standard lah ya. Selalunya kita ada mula kita pembedahan ya, pembedahan iaitu mastektomi atau lumpektomi. Ya. Dan seterusnya kita ada kemoterapi. Kemoterapi pun ada berbagai jenis kemoterapi bergantung kepada jenis-jenis kanser payudara. Kemudian kita ada juga radioterapi. Dan berapa kali pun bergantung kepada stage dan juga jenis kanser. Dan kita juga ada targeted therapy untuk yang jenis-jenis kanser juga, dan juga kita ada immunoterapi. Tapi macam saya menjalani, saya buat mastektomi, saya buat kemoterapi 16 kali, kemudian radioterapi, saya buat targeted therapy dan targeted oral chemo selepas tu. Jadi rata-rata dalam 3 tahun lah, macam tu, 2 tahun lebih lah. Baik. Dan sepanjang nak dapatkan rawatan tu, pastinya emosi kena kuat. Betul. Dan mesti ada banyak perkara yang Kak Nel fikirkan dalam kepala. Dan kalau mungkin boleh kita bercakap tentang emosi, kita nak dengar sendiri daripada Kak Nel sebagai seorang yang bekas pesakit kanser, bekas pejuang dan juga masih pejuang kanser kan. Bagaimana Kak Nel menerima berita itu, dan macam mana kalau boleh Kak Nel kongsikan juga kalau mereka yang bernaung ataupun bersama dengan persatuan Kak Nel sendiri kan, apa yang mereka kongsikan tentang emosi mereka kebanyakannya? Okey. Di BCWA kita ada sesi group counselling setiap bulan. Dan juga kita ada sesi counselling individu. Bagi yang tak nak join group counselling, semasa sesi ni kita akan kongsi pengalaman kita. Siapa yang nak kongsi, dia boleh kongsi. Dan bila kita berada di kalangan pejuang-pejuang kanser yang lain, ya, kita tak rasa berseorangan. Jadi di BCW ini kita ada community. Dan community ni menyediakan sokongan psikososial kepada cancer survivors. Itu penting supaya kita berdaftar bersama dengan Persatuan Kebajikan Kanser sebenarnya. You cannot be alone. Betul. Dan kena ada kumpulan sokongan untuk kita turut serta, sebab sangat membantu dari segi aspek pemulihan dan juga berpanjangan dan ukhuwah tu sebenarnya yang terjalin. Kerana mungkin ramai yang tak tahu bahawasanya rawatan yang diberikan tu mungkin pelbagai. Ada yang sakitnya kurang, ada sakit yang sangat lebih dan sebagainya. Jadi dari segi aspek itu kita nak tahu apa yang boleh dilakukan oleh pengidap kanser payudara untuk mengurangkan tekanan ataupun kesan kanser itu kepada tubuh mereka. Okey, kalau kita bercakap tentang kesan sampingan, ada macam-macam lah kita boleh buat ya. Contohnya kalau kemoterapi, doktor juga akan berikan ubat untuk kita kurangkan kesan sampingan tu. Jadi semua rawatan tu sebenarnya ada ubat yang dibagi untuk mengurangkan mana dari segi aspek perubatan ada di situ. Ada. Untuk yang lain-lain pula macam mana Kak Nel? Yang lain-lain tu kita dari segi spiritual ataupun emosi, kita ada group counselling. Kita boleh berjumpa dengan terapis. Kita boleh mendapatkan counselling contohnya individual counselling. Dan kita perlu berada di kalangan orang-orang yang menyokong kita. Sebab positif. Betul. Kita punya circle ni kena positif. Jadi kalau ada circle yang tak positif, tinggalkan je lah. Saya ingat apa yang dikatakan oleh Tini Arifin sebenarnya. Masa tu lepas didiagnose sebagai pesakit kanser, apa saja yang negatif kita tolak. Kita ambil yang positif saja. Dan beliau makin mendekatkan diri dengan alam semula jadi. Itu antara satu terapi. Dan stres tekanan pun memainkan peranan juga. Memang sebab sebagai pesakit kanser kan, dia memang akan ada masa-masanya, banyak kali masa tu kita akan mengalami emotional meltdown. Jadi inilah pentingnya kumpulan sokongan. Kumpulan sokongan. Okey. Kalau ikutkan sebenarnya mungkin masih lagi ada belum sedar tentang
kewujudan persatuan atau pertubuhan untuk pesakit kanser ni. Jadi mungkin sebagai naib Presiden Persatuan Kebajikan Kanser Payudara Malaysia, apa yang Kak Nia nak kongsikan kepada para wanita? Okey, jika anda menghidapi kanser payudara, don't fight alone, ya. Carilah kumpulan sokongan yang sesuai dan kelilingi diri anda dengan circle yang menyokong kita, ya. Macam saya pergi ke BCWA. Di BCWA ada aktiviti macam-macam, ya. Kita ada berbagai-bagai aktiviti. Contohnya kita ada bowling, team bowling. Kita boleh main bowling. Dan siapa yang suka menyanyi, kita ada pink melody, boleh menyanyi. Dan kita juga ada siapa yang suka menjahit, kita ada timbal thumb, menjahit. Dan ada juga yang ada yoga, ada hiking, ada walking, walk with BCWA. Dan kita juga ada, kita partner dengan Pink Challenges untuk yang siapa suka dragon boating, kita juga ada dragon boating. Jadi ya, macam-macam aktiviti yang ada. Okey, daripada aktiviti yang biasa, yang rutin dan juga yang lasak pun ada juga, ya. Jadi itu dia aktiviti yang untuk mencipta hobi lah. Betul. Okey, Kak Nia, kalau bagi mereka yang sedang melalui satu saat yang sukar pada ketika ini, dia rasa macam bila Kak Nia kongsi ni, dia rasa macam adalah kot bila tengok tanda-tanda ada simptom tu kan, tapi dia takut. Apa yang Kak Nia nak bagi tahu pada mereka? Okey, kalau ada perubahan, ya, kita nampak, sebab kita sendiri akan tahu, ya. Jangan takut, ya, untuk pergi buat saringan. Realiti memang realiti. Memanglah, jadi kita takut, kita tak buat pun lagi, dia tak akan go away. Jadi might as well pergi check, pastikan, yelah, mana tahu dia mungkin bukan kanser payudara, kan? Tapi sekurang-kurangnya fikiran kita pun dah tenang kalau bukan, kan? Kalau betul, sekurang-kurangnya kita boleh kesan awal. Dalam kualiti kesan awal, kita punya peluang untuk sembuh dan hidup lebih lama adalah lebih tinggi. Baik, itu dia, Dan yang paling penting adalah untuk sokongan daripada orang di sekeliling. Daripada kumpulan sokongan ini, keluarga, pasangan, anak-anak mesti memberikan sokongan yang menyeluruh kepada pesakit kanser itu sendiri, kan. Jadi dalam masa yang sama juga saya tengok ada juga segelintir yang masih ada lagi negativiti dalam kehidupan mereka. Dia tidak menerima, dia meratapi apa yang dilalui, dan dia tidak mahu bersama-sama dengan kumpulan sokongan seperti mana yang Kak Nel sebagai naib presiden ni. Ada bersedih berpanjangan. Ada Kak Nel? Ada. Bagi saya lah, ya, untuk kita battle kanser ni, kan, kita kena positif dan kita kena, emosi kita kena kuat. Sebab saya pernah melihat, ya, yang stage yang awal, tapi dia punya keadaan tak berapa ni sebab mungkin dia kurang positif. Dan ada juga yang stage lewat tapi dia punya kualiti hidup dia lebih baik. Jadi apa-apa pun kita kena redha lah. Kena redha dan kita kena move on dan kita kena cari penyelesaian. Betul. Dan bercakap tentang bagaimana sokongan itu sendiri sebenarnya boleh membantu, sebab ada orang jenis orang kata orang putih kata fragile. Sensitif sangat-sangat sebab mungkin manusia ni latar belakang kehidupannya berbeza. Jadi tapi apa yang saya nampak tadi dekat dalam apa yang dipaparkan oleh klip, Kak Nia mempunyai tiang yang sangat kuat dari segi keluarga, suami. Mungkin Kak Nia boleh kongsikan, kita boleh bagi nasihat kepada orang sekeliling yang mungkin ahli keluarganya menghidap kanser payudara, ataupun mungkin nampak macam ada ciri-ciri atau tanda-tanda kanser payudara. Mungkin Kak Nia boleh kongsikan tentang keluarga itu sendiri. Okey. Sebenarnya social support yang paling penting bagi seorang pesakit kanser payudara ialah keluarga dia, terutamanya suami. Bagi yang dah bersuami. Sebab ialah saya tak nafikan ada juga suami yang tak boleh menerima yang isteri dia dah tak ada payudara, dah kurang lah, kan, bagi dia mungkin kurang. Tapi ramai juga suami yang supportif, ya. Dan saya sangat bersyukurlah suami saya sangat supportif dan dia menerima saya seadanya, alhamdulillah. Dan
ada juga yang sangat takut ditinggalkan oleh suami, dia tak nak buat mastectomy, dia tak nak buat, dia tak nak hilang payudara tu. Okey. Tapi itu menggugat nyawa dia. Ya, betul. Dan kualiti kehidupan dia akan berkurangan kalau tidak melakukan sesuatu dan melakukan rawatan. Jadi kepada para pejuang kanser, teruskan berjuang. Dan mungkin Kak Anel, kata-kata positif untuk semua. Kak Anel, khusus kepada pejuang-pejuang kanser dan juga mereka yang berada sekelilingnya. Silakan. Okey. Bagi saya, cancer is just a word, bukan a sentence. Okay. Jadi, mengidap kanser bukanlah satu alasan untuk kita tak nak teruskan hidup. Dan jika kita buat rawatan yang sewajarnya dan kalau boleh rawatan yang cepat, kita kesan awal, kita rawat cepat dan kualiti hidup kita pun bertambah baik. Dan last kali yang saya nak nyatakan, you are not alone. Ada ramai pesakit ataupun pejuang kanser payudara di luar sana. Ya, insya-Allah Jadi diharapkan kata-kata positif itu dapat diserap bukan sahaja kepada pejuang kanser payudara tetapi juga mereka yang berada di sekelilingnya. Kita pun kita kena belajar. Ilmu banyak yang kita dapat sebenarnya, belajar tentang tanda-tanda risiko dan sebagainya. Dan saya rasa ini Pinktober merupakan satu kempen yang sangat-sangat baik untuk membuka mata para wanita sekalian tentang bahaya kanser payudara. Ya, betul. Kesan awal, cegah awal, dan kalau sekiranya anda lakukan semuanya awal, pastinya rawatan itu akan lebih intensif dan dari seginya adalah segi positif juga untuk kita melalui kehidupan yang seterusnya. Betul, dapat selamatkan nyawa. Okey. Terima kasih banyak Kak Anel. Terima kasih Zaid dan Hani. Jumpa lagi insya-Allah. Okey, sekian saja untuk Iris Wanita Bagi Edisi kali ini. Saya Hani Hamid. Saya Zaid Kirana. Jumpa lagi pada minggu depan insya-Allah.